Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsanatina yafqahu aqwalana wa thabbit aqdamana wa tamim taqsirana ya rabbana ya rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim. Hayyul qayyum alladzi la yamutu wa atubu ilaih. Allahumma ighfir lana. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat sama-sama dalam pengajian kitab Risal Fardhu Ain. Hari kita sampai pada muka surat ke-9. Saya jemput Ustaz Afif untuk membaca, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, qala al-musannif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ja'alna minal mukhlisina bi qira'atihi. Hadis berfungsi mensyarahkan ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 44, wa anzalna ilaikal dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Bermaksud, dan kami turunkan Al-Quran kepada kamu agar kamu menerangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka dan moga-moga mereka berfikir. Maka kita perlu mencari nas Al-Quran yang menyatakan turutan dan susunan rukun Islam. Antara ayat yang paling jelas menunjukkan kepada kenyataan rukun Islam di dalam Al-Quran ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qad aflaha man zakkaha. Bermaksud, sesungguhnya telah berjaya mereka yang Allah Subhanahu wa ta'ala sucikan nafsunya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Yang bermaksud, sesungguhnya telah berjaya mereka yang dirinya menjadi bersih dan hatinya mengingati nama penciptanya, lalu dia salat. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Yang bermaksud bahawasanya syaitan ingin berlaku permusuhan dan kebencian di kalangan kamu dengan meminum arak dan berjudi, dan dia ingin menghalang kamu daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala dan salat. Tidakkah kamu wajib berhenti daripada arak dan judi? Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Yang bermaksud, lelaki-lelaki yang perniagaan dan jual beli tidak melalaikan mereka daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala, mendirikan salat dan menunaikan zakat dalam keadaan sentiasa takut kepada hari yang hati-hati dan mata-mata akan gelisah dan tidak tenteram. An-Nur ayat 37. Tazkiyatun nafsi dan zikrullah ialah dua istilah dalam agama Islam sebagaimana salat, puasa dan zakat. Pemahaman yang tepat mestilah dipelajari daripada ahlinya, iaitu ahli tasawuf, sebagaimana salat dipelajari daripada ahli fiqh dan tajwid dipelajari daripada qari yang mahir. Ayat Al-Quran menekankan tazkiyah dan zikrullah, menyatakan amalan yang mesti dikerjakan dalam usaha membersihkan hati. Hadis Jibril alaihi salam pula menyatakan tentang hasil yang akan dicapai apabila seseorang bersungguh-sungguh mengamalkan tazkiyah dan zikrullah. Hasil tersebut ialah penyaksian hati bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah unsur Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pengajian lalu kita dah bincangkan bahawa 5 rukun Islam diambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah, sehinggalah habis. Jadi sepatutnya kita menghafallah 2 baris hadis tersebut, dan moga-moga kita dapat mengetahui dan mengingati nas asal di dalam rukun Islam yang diambil daripada Nabi Muhammad SAW.
Jadi setelah Rasulullah SAW menghimpunkan kelima-lima rukun Islam tersebut, maka kita timbul ke dalam diri kita satu soalan. Soalannya ialah, apakah fungsi hadis? Mengapakah Rasulullah SAW menghimpunkan 5 rukun Islam, menghimpunkan 6 rukun iman, dan menceritakan tentang ihsan, hari kiamat dan seumpamanya? Jadi dinyatakan dalam ayat Al-Quran ni yang dibaca oleh Ustaz Afif tadi, maksudnya tujuan ataupun fungsi Nabi Muhammad SAW ialah mensyarahkan Al-Quran. Jadi hadis yang menghimpunkan kelima-lima rukun Islam ni, dia ialah hadis yang mensyarahkan ayat Al-Quran. Maknanya ke semua hadis Rasulullah yang beratus ribu tadi, tak kira lah dalam Bukhari ke Muslim ke dalam mana-mana kitab sekalipun, ke semua hadis dia ialah syarahan kepada ayat-ayat Al-Quran. Jadi menjadi tuntutan ke atas diri kita, apabila kita menjumpai mana-mana hadis, kita fikir, oh hadis ni masuk di bawah ayat yang mana, hadis ni berkaitan dengan ayat yang mana, supaya kita dapat mengembalikan syarahan tadi kepada nas asalnya. Nas asal yang kita hafal ialah Al-Quran. Jadi kita ada hadis-hadis Rasulullah SAW yang mensyarahkan Al-Quran. Jadi persoalannya, rukun Islam yang pertama tadi, ataupun menyaksikan Allah SWT, ataupun asyahadah tadi, apakah ayat Al-Quran yang disyarahkan oleh syahadah tersebut? Jadi maksudnya Nabi SAW beritahu, rukun Islam pertama ialah penyaksian Allah dan Rasul. Jadi apabila kita rujuk kepada 4 ayat yang dia bacakan tadi, kesemua ayat-ayat ni dia menceritakan tentang ibadat sebelum solat. Maknanya kita semua maklum solat ialah rukun Islam yang kedua. Dan dalam hadis Jibril tadi pun Rasulullah SAW meletakkan solat ialah rukun Islam yang kedua. Cuma soalannya, dalam hadis Rasulullah kata sebelum sembahyang ialah penyaksian Allah dan Rasul. Tapi dalam semua ayat Quran ni, yang 4 ayat yang kita baca ni, Rasulullah, Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran, sebelum solat ada satu ibadat yang dinamakan tazkiyah dan zikrullah. Maksudnya seperti mana Allah kata, tazakka wa zakara isma rabbih fasalla. Ini ayat yang paling jelas lah. Fasalla tu ialah semayang. Jadi sebelum semayang, Allah SWT menyatakan ada 2 ibadat sebelum semayang, iaitu tazakka, diri kamu menjadi bersih, wa zakara isma rabbih, dan berzikirlah menyebut nama Allah SWT. Dan ayat yang lain pun semua Allah nyatakan ibadat sebelum semayang ialah zikrullah, tazkiyah dan seumpamanya. Jadi timbul persoalan dalam diri kita, kenapa Al-Quran menyebut tazkiyah dan zikrullah sebelum semayang, tetapi hadis Nabi Muhammad SAW menyebut penyaksian hati terhadap ketuhanan Allah dan kerasulan Nabi Muhammad SAW sebelum semayang. Jadi kita dah bincang tadi, hadis Rasulullah SAW dia mesti mensyarahkan Al-Quran, dan hadis dia tidak akan bertentangan dengan nas Al-Quran. Jadi macam mana cara kita nak memahami keserasian antara nas Al-Quran yang menyuruh kita berzikir dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahawa rukun Islam pertama ialah penyaksian? Jadi dijawab di sini bahawa Al-Quran menekankan tazkiyah dan zikrullah sebagai amalan yang mesti dikerjakan. Jadi apabila Quran menyebut zikrullah sebelum semayang, tazkiyah sebelum semayang, wa zakar isma rabbih sebelum semayang, jadi zikrullah tu ialah kerja yang mesti kita buat, sebagaimana semayang juga ialah kerja. Tapi apabila Quran dah bagi tahu hendaklah kamu berzikir, jadi akan timbul pula soalan dalam diri kita, apakah kemuncak zikir tersebut? Apakah zikir yang tertinggi sekali yang mesti saya capai? Seperti mana kalau kita kata kepada anak kita, ambillah sijil, kan, belajarlah bersungguh-sungguh, dapatkan sijil-sijil. Jadi anak tu dah tertanam dalam diri dia perlu belajar untuk mendapatkan sijil sekolah rendah, menengah, universiti dan seumpamanya. Tapi akan timbul persoalan dalam anak tersebut, apakah sijil tertinggi yang mesti dia capai? Apakah penghujung kepada sijil tersebut? Jadi setelah berhari-hari bapaknya cerita tentang kepentingan sijil, akhir sekali ayahnya kata sijil yang tertinggi ialah PhD. Jadi sama juga Al-Quran, dia menyuruh kita berzikir, tazkiyah dan seumpamanya. Jadi akan timbul soalan dalam diri kita, apakah kemuncak zikir tersebut? Supaya kita tak adalah berzikir, kita datang hari Senin, kita datang hari Khamis, kita berzikir di rumah, lepas tu kita rasa saya dah selesai, ataupun kita rasa saya dah sempurna berzikir. Jadi tak pernahkah kita tanya kepada diri kita, apakah zikir tertinggi yang perlu aku capai? Jadi disebabkan hadis Rasulullah ialah syarahan kepada nas Al-Quran, maka Rasulullah SAW bagi tahu
zikir yang disebut di dalam Al-Quran tadi ialah amalan. Yang kemuncak ni ialah antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Maknanya zikir dia bermula daripada lidah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian dia masuk kepada hati kita. Maksudnya kita sebut Allah, Allah, Allah dalam hati. Kemudian dia akan masuk ke dalam roh, sehinggalah mata hati kita tadi terbuka. Apabila mata hati kita tadi terbuka, maka pada ketika itu zikir itu berlaku dengan mata hati kita memandang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mata hati memandang kepada Allah, itulah diistilahkan sebagai asyuhud, penyaksian. Menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala, dan menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah kemuncak berzikir. Jadi berzikir di peringkat awal ialah dengan lidah. Kan maksudnya kita terpaksa angkat suara yang kuat. Lepas tu kemudian kita pindahkan zikir tersebut ke dalam hati supaya hati kita ni bersih, hidup dan matanya boleh melihat. Jadi apabila proses semua dah berlaku, maka kemuncak zikir tadi ialah dibukakan mata hati dan menyaksikan Allah dan Rasul sentiasa. Ini dipanggil sebagai al-musyahadah ataupun syuhud. Jadi apabila orang tadi dah dikurniakan dengan penyaksian kepada Allah sentiasa, maka dia sebenarnya sedang berzikir. Dan zikirnya lebih tinggi daripada kita yang sedang bertahlil dengan kuat, kan, ataupun kita yang sedang baca Al-Quran, ataupun kita yang sedang menyebut nama Allah. Orang yang semata-mata duduk dengan hatinya memandang kepada Allah, menyaksikan perbuatan Allah, menyaksikan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, orang tu berada di dalam kemuncak zikrullah Subhanahu Wa Taala. Dari itu yang nak dibincang dalam muka surat 9 dan 10 ni, tentang di manakah kedudukan zikir di dalam agama Islam. Jadi zikir yang kita datang belajar ataupun kita amalkan pada dalam majlis atau yang kita amalkan bersendirian di rumah, zikrullah ialah rukun Islam yang pertama, sebagaimana solat ialah rukun Islam yang kedua, kan, dan sebagaimana puasa ialah rukun Islam yang ketiga. Cuma zikir tadi nak diamalkan sampai ke mana? Maksudnya tingkatan yang tertinggi dalam zikir tadi ialah apakah amalannya? Maka Rasulullah bagi tahu antashhada. Manalah kamu berzikir di lidah, kamu berzikir di hati, kamu berselawat, kamu beristighfar, kamu berzikir ketika duduk, kamu berzikir ketika baring, berzikir ketika berdiri, sampailah kamu menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila kamu menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah kemuncak zikir yang nak dicapai. Setelah kita menyaksikan Allah dengan mata hati dan seumpamanya, itulah kerja yang namanya berzikir. Jadi kita mohon setelah kerja tadi sempurna, maka kita mohon mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pengorbanan harta, nyawa dan seumpamanya terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kerja-kerja yang akan datang selepas kita tadi berzikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi penulis kata, tazkiyah dan zikrullah tadi ialah dua istilah di dalam agama. Jadi apabila kita dah tahu ada istilah zikir, ada istilah zikrullah, tazkiyah dan seumpamanya, jadi daripada manakah kita nak belajar zikir tersebut? Jadi kalau kita tanya, saya nak belajar semayang, kita maklum kita jumpalah ustaz fiqh. Atau kalau kita nak belajar Al-Quran, kita maklum kita jumpalah ahli Al-Quran, syekh-syekh yang bersanad dan seumpamanya. Cuma apabila kita nak bertazkiyah dan zikrullah, maka ini kita mesti mencari khalifah-khalifah Rasulullah SAW, guru-guru mursyid yang mewarisi tugasan tazkiyah. Maksudnya bukan semua orang boleh buat tazkiyah ni. Kalau semua orang boleh buat, maka senang. Tapi tazkiyah hanya diwariskan oleh Rasulullah SAW kepada khulafa ataupun kepada khalifah-khalifah baginda setiap zaman. Jadi kita kena duduk di bawah mereka, maka mereka lah akan berusaha membersihkan kita dan memasukkan nur ke dalam diri kita dan membuka mata hati tersebut agar dapat menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi moga-moga hari ini kita dapat memahami bahawa menyaksikan Allah Subhanahu Wa Taala tadi ialah kemuncak kepada rukun Islam yang pertama yang diistilahkan sebagai zikrullah. Dan apabila kita sedang berzikir, jadi kita jangan kata zikir tadi sunat. Jangan kita kata zikir ni kalau saya suka saya buatlah, kalau saya malas saya tak nak buat. Sebab kita tak pernah beriktikad semayang tadi macam tu. Semayang kita daripada kecil, kita beriktikad semayang ni wajib 5 waktu setiap hari. Jadi kenapa pula kita kata semayang wajib tetapi zikir sunat, semayang saya kena buat, zikir saya tak payah buat? Jadi tu salah faham terhadap agama Islam tu sendiri. Maksudnya dipesongkan kita daripada ibadat yang teragung yang Allah kata dalam Quran, wala zikrullahi akbar. Sebenarnya zikir tadi adalah ibadat yang terbesar daripada segala ibadat-ibadat yang lain. Jadi jangan sekali-kali kita salah pada akidah tu. Maksudnya kalau kita sembahyang zuhur, lepas tu kita beriktikad sembahyang zuhur tadi sunat, maka sembahyang zuhur tadi tak sah.
Sama juga sekarang ni bila kita berzikir, bila kita beristighfar, kalau kita beriktikad zikir saya ni sunat saja atau beristighfar ni suka-suka saya nak buat, maka sahlah tak ibadat tadi ditolak kerana salah akidah pada ibadat yang kita nak buat. Jadi apabila kita dah mengetahui zikrullah ialah rukun Islam pertama, maka kita kena kata itu ialah amalan yang wajib yang mesti aku amalkan setiap hari, susah ke senang ke, musafir ke, di rumah ke, aku mesti berzikir walaupun sedikit supaya aku membuat rukun Islam yang pertama dalam 24 jam dalam kehidupanku. Jadi itu yang kita nak bincangkan ni, supaya kita membetulkan akidah, kita membetulkan pegangan kita terhadap amalan yang kita buat. Jadi kita beriktikad zikir sama seperti semayang, kedua-duanya fardu ain, kedua-duanya difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan manusia berdosa sekiranya tidak mengamalkannya. Sebagaimana banyak siksaan terhadap yang diceritakan tentang manusia yang tak semayang, meninggalkan semayang, meninggalkan puasa, begitu juga manusia yang meninggalkan zikir dihukumkan sebagai manusia yang munafik, manusia yang tidak membersihkan hatinya daripada sifat-sifat makhluk yang jahat seperti munafik, syaitan, iblis dan seumpamanya. Jadi kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar mengurniakan kepada kita istiqamah dalam berzikir tersebut. Maksudnya bagaimana kita istiqamah semayang, tak pernah pun kita kata saya nak semayang sampai umur saya 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, lepas tu saya nak berhenti semayang. Jadi begitu juga zikir, kan tak boleh kita dulu saya dah zikir banyak, ataupun dulu saya dah bersuluk banyak jadi sekarang saya tak payah berzikir, sekarang saya tak payah bersuluk. Itu semua salah faham terhadap agama itu sendiri. Lepas tu kita doa tadi, taubata wal inabata wal istiqamah, kita minta kekal dalam berzikir tersebut. Jadi moga-moga Allah Taala memberi kefahaman kepada kita dan mengampunkan dosa kita semua. Wa qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum lisa'il muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihfaz syarri as-sawahib wa nisuha sihhatan wa afiyatan wa salamatan wa afatan daima. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.